Kristian arus perdana mengimani konsep Trinity iaitu Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Ketiga-tiga ini tidak dianggap sebagai tiga Tuhan, tetapi ia adalah satu Tuhan bagi umat Kristian. Konflik besar pada zaman awal Kristian adalah pertentangan antara dua tokoh Kristian iaitu Saint Arius dengan Saint Athanasius. Saint Arius berpandangan bahawa pribadi Jesus Christ tidak setara dan tidak memiliki sifat qadim seperti Tuhan Bapa, manakala Saint Athanasius mengatakan sebaliknya. Hasil konflik itu berlakulah persidangan Naisia yang pertama yang berlangsung pada 325 Masihi di bawah arahan Maharaja Konstantin pertama, iaitu Maharaja Kristian pertama Empire Rome. Melalui pengundian yang dilakukan oleh para uskup yang hadir pada persidangan Naisia, telah diputuskan pada akhirnya bahawa pendirian yang disepakati perlu dipegang oleh kesemua umat Kristian adalah Jesus Christ bersifat qadim, yakni tidak berpermulaan, dan bagi sesiapa yang mengatakan sebaliknya pula akan dihukumkan sebagai terkeluar daripada agama Kristian. Keputusan akhirnya memihak kepada Saint Athanasius, manakala Saint Arius dan pengikutnya telah dipulau dan ada sebahagiannya diburu dan dibunuh. Selepas daripada persidangan Naisia, beberapa puluh tahun timbul pula konflik berkaitan dengan status ketuhanan Roh Kudus atau Holy Spirit, bila mana Patriark Konstantinopel Macedonius pertama memasyhurkan kepada masyarakat awam Kristian bahawa entiti Roh Kudus bukanlah Tuhan. Disebabkan status Roh Kudus ini sendiri tidak pernah dinyatakan secara jelas sebelumnya, tindakan Macedonius itu telah menghidupkan pula satu pertikaian teori baharu dalam kalangan masyarakat Kristian pada ketika itu, kerana terdapat golongan Kristian yang menganggapnya sebagai Tuhan. Justru kesan daripada pertikaian ini, Theodosius pertama iaitu Maharaja Rom pada ketika itu telah melangsungkan pula persidangan Konstantinopel yang pertama yang diadakan pada tahun 381 Masihi untuk menetapkan pula pendirian agama Kristian berhubung status Roh Kudus. Hasil daripada persidangan yang telah dijalankan tersebut, Roh Kudus akhirnya telah disahkan sebagai Tuhan dan ditetapkan perlu disembah dan diagungkan bersama-sama dengan Tuhan Bapa dan Jesus Christ oleh para penganut Kristian. Di sini bermulalah penetapan khusus bentuk akidah Trinity dalam Kristian. Bagi mana-mana aliran yang tidak bersependapat dengan keputusan ini, maka mereka dikira terkeluar dari fahaman Kristian. 50 tahun selepas persidangan Konstantinopel yang pertama, iaitu pada tahun 431 Masihi, Maharaja Theodosius kedua yang merupakan cucu kepada Theodosius pertama telah menjalankan pula persidangan Ephesus yang bertujuan untuk menyelesaikan pertelingkahan berkaitan dengan gelaran yang diberikan kepada Virgin Mary, iaitu Ibu Jesus Christ, tentang sama ada perlu dirujuk sebagai Theotokos yang bermaksud yang melahirkan Tuhan ataupun Christokos yang bermaksud yang melahirkan Sang Kristus. Pertikaian ini timbul sekali lagi disebabkan oleh Patriark Konstantinopel yang kali ini disandang oleh Nestorius yang memasyhurkan bahawa Virgin Mary tidak sepatutnya dirujuk sebagai Theotokos, namun sebaliknya perlu dipanggil sebagai Christotokos kerana berfikiran bahawa tidak selayaknya Tuhan untuk boleh dilahirkan oleh seorang manusia. Pertikaian yang dimulakan oleh Nestorius ini akhirnya telah mengundang kecaman daripada uskup-uskup Kristian yang lain, terutamanya Patriark Iskandariah Cyril of Alexandria, yang berikutan daripada itu berkenaan telah menyatakan pula bahawa Nestorius pada hakikatnya telah berpegang kepada konsep kepercayaan sesat yang mempercayai bahawa terdapat dua Jesus Christ, iaitu Jesus Christ yang lahir daripada rahim Virgin Mary yang merupakan manusia, dan Jesus Christ yang tidak dilahirkan, iaitu Logos yang merupakan Tuhan. Persidangan ini pada akhirnya telah memutuskan bahawa gelaran Theotokos yang diberikan kepada Virgin Mary adalah sesuatu yang perlu diterima, dan pertikaian yang dilakukan Nestorius adalah satu tindakan yang berakar daripada kepercayaan menyimpang beliau terhadap Jesus Christ. Lantaran daripada itu, Nestorius seterusnya telah diisytiharkan sebagai sesat dan dipecat daripada jawatan sebagai Patriark Konstantinopel. Setelah itu disusuli dengan persidangan Chalcedon. Persidangan Chalcedon adalah persidangan yang berlangsung 20 tahun selepas daripada persidangan Ephesus, iaitu pada tahun 451 Masihi di bawah arahan Maharaja Marcion.
Persidangan ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan satu lagi perbalahan teologi Kristian yang mana pada hakikatnya hanyalah perbezaan dalam cara mengekspresikan kepercayaan masing-masing, di mana kelompok Kristian yang tinggal di Eropah dan Asia Minor menyatakan bahawa mereka percaya dengan satu pribadi Jesus Christ yang mempunyai kedua-dua sifat Tuhan dan sifat manusia. Sementara kelompok Kristian yang tinggal di Syam dan Mesir pula menyatakan bahawa mereka percaya dengan Jesus Christ mempunyai satu sifat yang merupakan paduan ataupun ittihad antara Tuhan dan sifat manusia. Kegagalan untuk membina persefahaman ini akhirnya telah menyebabkan berlakunya perpecahan sesama mereka, dengan pihak gereja Syam dan Mesir memutuskan hubungan mereka daripada gereja Empire Rome dan membentuk blok gereja mereka yang tersendiri dinamakan sebagai Oriental Orthodoxy. Ia diadakan setelah resolusi persidangan memihak kepada pihak gereja di Eropah dan Asia Minor. Pemisahan ini adalah perpecahan blok gereja yang kedua berlaku dalam sejarah Kristian, selepas daripada perpecahan pertama yang berlaku antara gereja yang berada di dalam wilayah Empire Rome dengan gereja yang berada di dalam wilayah Empire Parsi pada tahun 424 Masihi atas faktor afiliasi politik. Konflik akidah ini berterusan sehingga ke sekarang. Banyak aliran-aliran yang tidak bersetuju dengan keputusan persidangan ini akhirnya dapat berkembang secara berdikari, walaupun mereka dituduh sebagai sesat atau dipulaukan oleh gerakan arus perdana. Punca konflik ini bermula dari akidah mahu menuhankan Jesus atau Nabi Isa. Sedangkan di dalam Bible sendiri tidak menyokong perkara tersebut, malah konsep Trinity itu sendiri tidak wujud di dalam Bible. Itulah antara perkara Allah khabarkan kepada umat terdahulu yang mereka telah tersilap menanggapi hal ini. Seperti mana firman Allah di dalam Al-Quran. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير